Assalamualaikum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Semua okey? Okay, kalau ikutkan kita punya, bukanlah kita, okay, planner hari ni kita dah boleh jumpa dekat sekolah. Okay, tapi keadaan masih lagi belum mengizinkan, jadi kita masih lagi jumpa dekat Google Meet lah. Ya. Okay, so hari ni kita akan discuss chapter 6, Nuclear Physics. Before cuti hari tu, saya dah hantar video tentang chapter 6 ni. Okay, kalau kita buat ulang kaji sedikit untuk dalam chapter 6 ni, dia adalah dalam kita panggil konsep apa ya? It's okay lah, saya tak ingat nak cakap apa. Okay, so apa yang you belajar dalam this topic adalah pertama, what is a radioactive decay. Okay, radioactive decay, that's why yang dah kenal pasti yang kita panggil sebagai alpha, beta, gamma. Okay, kemudian what is half-life. Okay, and then how can the uranium decay series be used to determine the age of rock and earth. Kemudian what is mean by nuclear fission and nuclear fusion. And then what's the relationship between nuclear energy and the mass defect. And then the last one adalah kita panggil sebagai nuclear power plant in Malaysia. Okay, adakah sesuai kita bina nuclear power plant di Malaysia? Okay, actually sebenarnya nuclear power plant ni adalah untuk kita generate electricity. Ya, okay, untuk this part kita akan discuss unit 6.1 iaitu radioactive decay and then the learning standard. Okay, you boleh baca dekat situ, explain the example of decay equation, alpha, beta and gamma, and then explain the half-life, and then determine the half-life from the radioactive source from decay curve. And then the last one is to solve problem involving half-life in daily life. So for this subtopic for radioactive decay, you akan discuss about the decay equation, alpha, beta, gamma, and juga about half-life. Ya. Saya ada bagi tugasan pada awak. Okay, activity 6.1, ada yang dah hantar pada saya, ada yang belum hantar pada saya. So saya nak awak tolong check dengan jawapan awak dan make sure you all buat. Okay, latihan ni sebab apa? Memanglah kalau ikutkan cikgu jawapan dah ada dalam buku. Yes, itu jawapan dah ada dalam buku. Saya nak awak tulis dan cuba menjawab soalan. Ya, cuba menjawab soalan. Sebab ada beberapa yang hantar pada saya tak kata salah, cuma kaedah yang awak gunakan untuk menjawab tu kurang tepat. Ya. Jadi you kena buat correction lah yang masa tu. Ya. Okay, so kita tengok untuk discussion, activity 6.1. Okay, 6.1 dekat sini, kalau kita perhatikan, aims dia adalah to discuss radioactive decay equation. So kita akan fokus kepada decay equation. So instruction, carry out this activity in group, memang kita tak buat lah. Gather information for various reading sources or websites on the change in the nuclear after the radioactive decay. Actually sebenarnya tak perlu banyak sangat, you cukup dalam modul dan juga textbooks. Okay, and then discuss the example of equation for alpha decay. Kita nak adalah equation ya, equations for alpha decay, beta decay and gamma decays. Okay, and then B, the changes. Okay, the changes in the compositions of the nucleus after each types of radioactive decay. Okay, this one adalah examples, jawapan yang you all boleh tunjukkan, boleh tulis. Okay, the first one is saya ambil adalah alpha decay. Actually, this answer saya ambil daripada buku teks sahaja. So, ini sebagai contoh.
Okey, untuk soalan A, untuk soalan A adalah equation. So dia nak example. So kita boleh ambil this equation as the examples of alpha decay. Okey, apa yang kita panggil sebagai alpha? Dia adalah apabila kita ada helium 42. Okey, helium 4 ni ini kita panggil sebagai alpha particles. Okey, alpha particles. Okey, kemudian dia suruh you explain about dia punya change in composition of nucleus after each types of radioactive decay. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, yang mana yang point-point yang awak kena bagi adalah, dia kata adalah after alpha decay. Okay, so the daughter nucleus has proton number. Okay, this one adalah daughter nucleus. You kena tulis tu adalah Z minus 2. And nuclear number, okay, A minus 4. Okay, ini yang kita panggil dia punya change in the composition of nucleus. Kalau you nak salin daripada awal pun tak ada masalah. Ya, semua yang keyword dia adalah proton nucleus. A daughter nucleus has proton number Z minus 2 and nuclear number A minus 4. Okay, A minus 4. Okay, and then for beta decay, okay, jangan lupa kalau dah ada jawapan, contohnya this one, you just tanda right saja pada you punya jawapan. Okay, next kita tengok pada beta. Okay, beta decay dia akan produce elektron. Okay, elektron ni ini adalah untuk menunjukkan itu adalah beta particles. Okay, beta particles. Ini adalah contoh untuk beta decay. Okay, proses tu kita panggil sebagai beta decay, but hasil tu kita panggil sebagai beta particles. Sama juga macam alpha. Okay, proses tu kita panggil sebagai alpha decay, tapi dia punya hasil tu kita panggil sebagai alpha particles. Kita tak panggil sebagai alpha decay. Ya, alpha decay adalah satu proses. Okay, so kat sini dekat mana dia punya change, perubahan dia adalah, okay, kalau kita tengok kat sini, daughter nucleus. Daughter nucleus ni yang awak kena tahu ya, daughter ni maksudnya after dia punya decay. Okay, so dia punya proton number dia akan tambah 1. Okay, manakala nuclear number dia unchanged. Okay, does not change ataupun unchanged. So ada jawapan ni, kamu just boleh tanda right dekat situ. Okay, and the last one is gamma decay. Okay, equation for gamma decay. Okay, this adalah examples of gamma decay. So dia akan produce, yang ni kita panggil sebagai gamma rays. Okay, gamma sahaja yang kita panggil sebagai ray. Okay, yang lain dua alpha, beta dia adalah particles. Okay, so what happened to the proton number and nuclear number? Okay, for daughters, nucleus is unchanged. Okay, dia adalah unchanged, but dia punya energy dia akan reduce. Okay, energy dia akan reduce. So ini adalah untuk jawapan activity 6.1. Okay, ada apa-apa isu nak tanya? 6.1? Ada ke tak ada? Semua okey? Saya tak dengar lagi suara awak. Semua okey? Auni okey? Alicia? Itulah wajahnya. Okey, cikgu. Okay, good Alicia. Suara pun slow je. Okay, now kita tengok kepada activity 6.2. Okay, apakah tujuan kita ni adalah, pertama adalah, dia kata, kita tengok aims dia. Okay, watch and animate video to get an idea about the half-life. Okay, and discuss the decay series. Okay, kita nak tengok about half-life and juga decay series untuk radioactive source. Okay, untuk radioactive source ni sebenarnya ada beberapa source yang digunakan, tapi dalam silibus awak, silibus SPM, kita banyak sebut tentang uranium-238. Okay, uranium-238. Okay, so carry out this activity in pairs. Okay, tak ada buat pun.
kemudian scan the QR code. Mungkin ada antara awak yang memang ikut video, dia tengok video bagi half-life. Tapi ada antara awak yang just cari saja dalam buku. Pun boleh, tak ada masalah. Ya. Okay, so based on the video and information obtained from website, discuss. Okay, number 1, what is half-life? So yang ni adalah direct question saja. So yang mana yang dia highlight, yang dia bold tu, itu adalah definition bagi half-life. Ya. Okay, the half-life is the time taken for a sample of radioactive nuclei to decay to half of its initial number. Okay, to its initial number. So, ini yang kita panggil sebagai half-life. Nanti kita akan tengok contoh. Tengok dalam buku pun ada. Ya. Okay, after one half-life, the number of nuclei that are not decay will be half of each initial value. So half-life ni dia ada beberapa. Dia kadang-kadang guna dia punya mass, kadang dia guna dia punya percentage. Okay, jadi bergantung kepada soalan. Okay, so next kita ada what is the radioactive decay series? Okay, apa itu radioactive decay series? Okay, radioactive decay series dia ada beberapa cara dia nak present. Okay, ini adalah contohnya. Okay, yang ni adalah contoh decay series. Yang ni dia gunakan flowchart. Okay, ini gunakan flowchart untuk writing map. Okay, ataupun kalau kita tengok dalam modul dalam bentuk table. Okay, itu pun kita panggil sebagai radioactive decay. Okay, dua-dua sama. Okay. Next, soalan C. State the types of radiation emitted. Okay, kat sini ada 3 soalan ditanya. Okay, kemudian element produced and dia punya time taken. Okay, the time taken for uranium-238 decay series. Okay, because sebut kita adalah decay series, kita mesti sebut daripada dia start, okay, sampailah dia stable. Okay, itu yang kita panggil sebagai decay series. Ya. So mesti kita sebut sampai dia stable. So berapa lama yang dia perlukan daripada start sampai dia stable. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, based kepada jadual yang flowchart yang ada dekat figure 6.5, kita boleh tengok dia punya radiation emitted. Kita ada alpha, kita ada beta, kita juga ada gamma. So semasa dia mengalami yang kita panggil sebagai decay series, dia akan emit tiga particles dan juga ray tadi. Ya. Okay, sebab tu kalau kita tengok kat sini jawapannya mesti alpha particles, or maybe kalau you nak buat dalam bentuk simbol pun boleh, tak ada masalah. Ditulis itu alpha particles, beta particles dan juga gamma rays. Tapi perkataan ni mesti betul ya. Particles, yang ni ray, yang ni particles. Okay, jawapan dalam bentuk simbol diterima. Okay. Kemudian dia punya elemen produce yang last kali kita akan ambil adalah apabila dia sampailah dia stable. Okay, iaitu lead 206. And time taken kita ambil adalah 5,000 million years. Ya, 5,000 million years. Okay, ada pelajar yang pergi kira ni tambah satu-satu, tak perlu. Okay, benda ni ada dalam buku. Okay, soalan ni tak akan ditanya dalam exam. Jangan risau. Ini hanya untuk awak explore sahaja berkenaan dengan uranium 3, uranium berapa tadi? 238. Okay, and the last part adalah dia suruh you explain macam mana kita nak, okay, macam mana kita nak determine bagi usia sesuatu, rock itu, okay, dan juga usia bagi earth, ya, menggunakan uranium 238. Okay, 238 decay series. Okay, so sekarang kalau kita tengok jawapan ni pun ada dalam buku teks, boleh ambil ataupun cari benda lain, tempat lain pun tak ada masalah. Ya, okay. So untuk jawapan ni kita akan mula daripada
Okay, uranium-238 is a radioactive element with a long half-life. So about 5,000 million years. Yang ni tak ada point, belum lagi menjawab soalan. This element is trapped during the formation of rock. Okay, yang ni kita boleh ambil. And then the trapped uranium-238 will decay and eventually form a stable lead. Okay, yang ni kita boleh ambil. Okay, ini base kepada figure 6.6. Okay, so this decay process take a long time because the decay rate is low. Okay, yang ni tak payah tulis pun tak apa. By determine the ratio of lead 206 to uranium-238 is a rock sample. So the age of the rock can be estimate. Okay, so perkataan dia adalah mesti ada perkataan ratio. Okay, ratio bagi apa? Lead-206 dan juga uranium-238. Yeah. So the higher the ratio, so the older the rock. So itu sahaja. Sama juga macam mana dia nak measure bagi kita punya Earth. Okay, sama juga macam mana dia nak measure kita punya Earth. Ya. Yeah. Okay, so yang ni saya just copy je. So yang ni dia, do you know the age of the Earth, our Earth? Okay, ada siapa-siapa yang dapat? Yang ni awak just google saja dekat internet. Ya. Yang ni soalan. So dia bukanlah menjawab pada soalan yang atas tadi. Ya. Okay, so maksudnya untuk kita nak determine age bagi apa sahaja objek, kita gunakan ratio. So ratio lagi tinggi, so maksudnya lagi tua lah ataupun lagi lama lah objek tersebut. Itu sahaja. Ya. Okay, untuk activity 6 point, this one 6 point what? 6.2, ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, ada lagi seorang belum masuk, saya tak pasti siapa. Gaya, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Tak ada. Okay, next kita pergi kepada uji kendiri 6.1. Okay, ada apa-apa isu ke? Semua jawapan yang dibagi sama, betul ke salah? Soalan 1. This one betul ke? Soalan A. Janice? Betul. Betul. B. Yitlin? Yitlin ada? Herina? Soalan B betul? Dah semua tak bercakap. Esther? Jawapan B betul Esther? Awak ni ada ke tidak? Semua tidur. Wan Hui? Betul, cikgu. Betul. Okay, so betul. Mira? C? Betul, cikgu. Betul. Alia? D? Betul, cikgu. Betul. Izati? E? Izati? Betul ke salah? Betul, cikgu. Betul. Okay. F? Roshni? Betul. Okay. G? Santia? Betul, cikgu. Okay. E? G. E pula. H? Shikin?
Shikin? Shikin tak ada. Karin? Betul cikgu. Betul. Okey. Okey, untuk pengetahuan awak ya, untuk alpha particles dan juga beta particles, dia boleh ada side. Okey, side effect, bukan side effect lah. Dia ada tambahan untuk gamma. Okey, gamma boleh masuk kepada alpha particles ataupun beta particles sebab dia adalah ray. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Vivita. Soalan yang kedua, yang pertama dia suruh adalah write an equation to represent the decay of uranium-238 to thorium-234. Okay, 238, where's 238? Gambar saya tak jelas, awak boleh tengok dalam modul. Where's 238? Okay, here. To thorium-234. Okay, so dia suruh you buat equation. Okay, Vivita, betul tak jawapan ni? Uranium-238 dia jadi 234 and then dia akan produce the alpha particles. Betul? Betul. Betul Okay, good. Okay, Shun Yue. B, determine the number of alpha particles and beta particles that are emitted from the radioactive decay series. Okay, dia kata alpha particles 3. Dekat mana alpha particles? Shun Yue. Yang mana satu alpha? Shun Yue ada? Macam tak ada jawapan. Yuvita? Dekat mana alpha daripada decay series ni? Tak ada bunyi. Alicia? Ya cikgu. Okey, dekat mana? Kat sini jawapan dia 3. 3 ni dekat mana yang awak kata ada 3? U to TH. U to TH. Okay, so you write here adalah alpha. Lagi? U to TH2. Uranium which one? 234 or 238? 234. Okay, so here have alpha and another alpha? The last one. The last one. Okay, good. So this one also alpha. Okay, Alicia, where's the beta? 234 TH. Okay, 2. 34 TH. Okay, and then 234 TH. Dia pergi ke mana? PA. PA. Okay, so this one beta. So another beta? PA to uranium. Okay, PA to uranium 234. Okay, so here also beta. So kat sini dia ada have 3 alpha and 2 beta. Okay, so yang lain tolong check balik awak punya alpha dan juga beta. Ya, make sure you kena identify betul-betul dekat mana dia punya decay tu berlaku. Okay, thank you Alicia. Next, number 3, Auni. Diagram show the decay curve of radioactive sample. So what is the half-life of sample? So this one, the answer ditulis tu adalah 2 days. How you get 2 days? Auni ada? Boleh on mic Auni? Auni? Auni tak ada. Chloe? Ya cikgu. Okay, dia tulis itu 2 days.
How you get 2 days? 4,000 divided by 2 and then see the graph. Okay, so 4,000 divided by 2, so you will get berapa? 2,000. 2,000. Okay, so from 2,000 you buat, okay, dia punya line ni, so you akan dapat nilai dekat sini. Betul ya, you dapat 2 days. Kalau ikut saya punya graph dapat, sepatutnya buku awak pun dapat. Ya, okay, thank you Chloe. Okay, so answer 2 days kita terima. Okay, untuk B, what is the activity of the radioactive sample after 10 days? Okay, 10 days. Okay, dia nak adalah 10 days. So, bila 10 days ni, you kena tahu ada berapa half-life yang terlibat. Okay, ada berapa half-life yang terlibat. So, number of digunakan adalah number of half-life. Okay, so simbolnya adalah N. So, kenapa kita divide by 2? Choi, kenapa kita divide by 2? Sebab half-life dia 2 days. Okay, good. Because dia punya half-life adalah 2 days. Bukannya sebab half-life tu kena divide by 2. Tapi ini refer kepada 2 days. Okay, so kita ada 5 half-life. Okay, so activity of radioactive sample after 10 days. Yang ni ada formula. Okay, kalau kamu tengok dalam modul, kita ada formula iaitu N equals to 1/2 okay, power of N NO. Okay, power of N NO. Okay, NO ni adalah dia punya initial number of undecayed nucleus. Okay, ini adalah initial. Maksudnya dia punya initial start dia adalah 4,000. Okay, N ini adalah kita ambil daripada atas tadi, 5. So kalau tengok dia punya substitute adalah untuk yang ni. Okay, mungkin awak tanya kenapa cikgu digunakan A0? Sebab gunakan perkataan activity. So activity tu A, so dia ambil A0. Tapi maksud yang sama, dia adalah initial activity. Okay, so you akan dapat jawapan dia. Okay, ini per minute ke per second ke? Okay, you kena tengok kepada x-axis. Okay, x-axis tu berapa? Ya, ataupun kadang-kadang dia dah bagi unit dekat atas ni, just ikut saja. Okay, unit jangan tinggal nanti takut awak tak dapat markah. Okay, next kita pergi kepada soalan 4. Auni dah ada di talian. Auni masih belum ada di talian. It's okay. Okay, kita pergi kepada Ebony. Okay, untuk number 4. Ada apa-apa masalah tak, Ebony? Tak ada cikgu. Tak ada ya? Okay. So sekarang kita tengok pada soalan, dia kata radioactive atom in a substance decay become stable atoms. It was found that after 288 second, so dia hanya tinggal 6.25%. Okay, persen. So sekarang ni kalau dia gunakan persen, so maksudnya kita boleh identify dia punya initial. Okay, initial activity dia adalah mesti start daripada 100%. Okay, 100%. Sebab kat sini dia gunakan persen. So tadi saya kata dia punya nilai kat sini dia boleh bagi macam-macam. Count per minute, kadang-kadang dia boleh bagi mass, kadang-kadang dia boleh bagi persen. Ya, kalau persen ni biasanya initial adalah start dengan 100%. Okay, so tak ada masalah. Yang ni dikata sampai dia stable adalah 288 second. Mana saya punya? Okay, so jangan lupa letak unit second dekat sini. So untuk dapatkan dia punya half life, you just dividekan sahaja. Okay, so dapat jawapan lah 72 second. Okay, so kalau tak ada apa-apa masalah, kita terus pergi kepada untuk
subtopik yang kedua iaitu nuclear energy. Untuk yang ni kita banyak sikit. Okay, banyak sikit yang awak kena tengok. Okay, kalau kita tengok pada learning standard, awak kena tahu apa itu nuclear fission, apa itu nuclear fusion. Kemudian kita nak gunakan formula E equals to mc square. Okay, and then yang ni adalah untuk kita calculate ataupun kita nak cari energy. Okay, dan kat sini juga awak akan jumpa yang kita panggil sebagai mass defect. Okay, seterusnya kita nak selesaikan antara kita punya dia punya nuclear energy dan juga radioactive decay, dan juga kita nak relate dengan nuclear reaction, sama ada fusion ataupun fission. Okay, kemudian kat sini you akan discuss about nuclear reactor. Okay, and the last one adalah alternative energy to generate electrical energy. Okay, dalam video yang saya dah sharekan sebelum ni dia dah explain banyak benda kat situ. Okay, cuma hari ni saya nak discuss aktiviti yang saya suruh awak buat. Okay, so saya suruh awak buat aktiviti 6.7. Okay, kita punya aims adalah to discuss the chain reaction. Okay, apa itu chain reaction? So sepatutnya awak dah boleh explain apa itu chain reaction and how to control the energy. Okay, to control the energy produced in the nuclear reactor. Okay, nuclear reactor. Nuclear reactor kita gunakan adalah untuk generate electricity. Okay, so sekarang kita tengok untuk number 3. Based on the information obtained, so you all boleh scan QR code. So dia nak adalah write the equation for the fission. Okay, fission adalah nuclear reaction. Okay, untuk uranium-235 nucleus when it is bombed by a neutron. Okay, fission and fusion you all kena tahu. Fission dia adalah split. Manakala fusion dia adalah combine. Ya, combine. Fusion banyak berlaku di permukaan matahari sebab dia perlukan temperature yang sangat-sangat tinggi. Manakala fission ni senang berlaku. Ya, senang berlaku sebab dia adalah split. Kita nak splitkan uranium tu daripada parents kepada daughter. Okay, so kalau kita tengok apakah equation yang terlibat, yang awak boleh ambil saja dalam buku teks. Okay, so from uranium-235, kita akan bomb with 1 neutron. So dia akan produce uranium-236. Okay, at the same time, dia akan hasilkan juga another another neutron. So apa yang neutron tu buat, dia akan bomb lagi another uranium. So kita akan hasilkan barium-141 dan krypton-92. Selain tu dia akan hasilkan 3 neutron plus energy. So energy ni lah tadi yang dia akan hasilkan sama yang kita panggil sebagai mass defect. Okay, mass defect. Okay, kat sini kita tak nak bincang tentang tu dulu. Saya just nak tunjukkan dia punya equation sahaja. Okay, ini adalah untuk soalan A. Untuk soalan B, how to control. Okay, how to control the energy produced during a chain reaction. So chain reaction ni sangat-sangat bahaya. Okay, itu yang menyebabkan kenapa bom tu sangat bahaya, bom atom. Satu bom dia akan hasilkan satu explosion yang sangat besar sebab dia disebabkan oleh chain reaction. Okay, dalam nuclear reactor kita memang perlukan energy tu tapi kita kena control. Kalau tak, nuclear reactor tu pun akan meletup. Ya, so kita tengok dia punya jawapan. Okay, ini adalah paling basic kita punya nuclear reactor. Kita ada control rod. Okay, kita ada control rod, kita ada moderator, kita ada uranium rod. Okay, kemudian kita ada water as a cooling agent dan juga kita ada thick concrete wall. Okay, soalan dia nak adalah kita nak control, how to control dia punya chain reaction. Kat sini. Control the energy produced during the chain reaction. So, bahagian yang warna pink ini sahajalah. Okay, dekat sini.
Okay, macam mana kita nak control, kita gunakan control rod dan juga moderator. Okay, kita gunakan control rod dan juga moderator. Actually sebenarnya jawapannya itu saja, tapi kenapa saya share semua gambar ni? Sebab kita nak, saya nak share juga tentang yang kita panggil sebagai nuclear reactor. Ya. So nuclear reactor kita gunakan uranium rod sebagai dia punya fuel to produce nuclear energy through nuclear fission reaction. Okay, kalau you tengok dekat sini disebut perkataan okay, dia adalah sebagai fuel bahan api okay, untuk menghasilkan nuclear energy, di mana kat sini proses yang berlaku adalah fission reaction. So bila fission reaction maksudnya dia menggunakan neutron. Okay, dia gunakan neutron untuk kita bomkan satu nukleus. Okay, satu nukleus uranium. Okay, so macam mana kita nak control? Pertama kita gunakan adalah control rod. Okay, control rod dia ada hampir dengan uranium rod. Okay, untuk apa? Adalah untuk control reaction rate. Okay, untuk control reaction rate. Apa cara dia nak control reaction rate? Adalah kita absorb. Okay, kita absorb neutron. Okay, kenapa perlu absorb neutron? Sebab neutron tu tadi yang akan bom setiap nukleus. Okay, setiap atom bagi uranium. Okay, you bayangkan ni atom sangat-sangat kecil. Kalau walaupun sikit, okay, uranium yang kita gunakan, dia akan hasilkan satu energi yang sangat besar sebab neutron dia akan attack ataupun dia akan bom pada atom. Okay, nukleus itu sendiri. Okay, selalunya untuk sebagai control rod ni kita gunakan boron ataupun cadmium. Ya, okay. So ingat control rod adalah to absorb neutron. Okay, moderator. Apa guna moderator? So kalau you perhatikan dekat sini, dua struktur ni dia akan hampir dengan uranium rod. Ya. Okay, moderator adalah kita untuk slow down. Okay, kita slow down kan neutron. Okay, awak dah tahu dalam proses kita nuclear fission ataupun nuclear fusion ni dia adalah randomly. Dia random. Kita pun tak tahu neutron tu nak bom siapa. Okay, kita tak tahu. So dia adalah random. So bila random, itu yang kita kena control tu. Ya. So kita gunakan moderator untuk slow down the neutron. So bila slow down the neutron, so kita akan mengurangkan kadar kita panggil sebagai reaction. Okay, kadar reaction yang berlaku dalam kita punya nuclear reactor. Okay, biasanya kita buat daripada graphite ataupun water. Okay, itu adalah untuk kita slowkan. Jadi ini adalah dua kaedah macam mana kita nak control kita punya rate of nuclear reaction. Ingat, kita gunakan control rod dan juga moderator. Control rod adalah untuk absorb neutron. Moderator adalah untuk slow down. Slow downkan neutron. Tengok, kita tak control kita punya uranium, kita control kita punya neutron. So tambahan dia untuk safety kita gunakan thick concrete wall, of course lah. Kemudian sebab kita nak avoid daripada radiation tu leaking to the surrounding. Selain tu water as a cooling agent, dia akan absorb heat energy from the chain reaction. Sebab bila berlakunya tindak balas ini, so dia akan hasilkan heat. Sama kalau awak tengok perhatikan negara-negara yang menggunakan nuclear reactor as dia punya electrical source, dia akan, negara tu mesti berada dekat tepi laut, dia mesti air, dia punya air tu mesti banyak. Kalau awak tengok Jepun, Jepun dia punya reaktor nuklear dia adalah tepi laut. Sebenarnya bahaya sebab once kalau tsunami datang dia akan musnahkan dia punya reaktor tu tadi. So dia akan berlaku kita panggil sebagai leaking ataupun kita ada panggil radiation tu dia akan separate lah at the surrounding. So benda tu bahaya, tapi dia perlukan air untuk as a cooling agent. Sebab you tahu air dia punya specific heat capacity dia adalah yang paling tinggi. So dia adalah cooling agent yang paling bagus. Compare dengan benda lain. Itu adalah untuk
Okay. Kita pergi kepada activity 6.8. Okay, 6.8. Okay, to find information to compare the generation and electrical energy from power plant. Sekejap ya, ada gangguan. Okay, so kalau kita tengok to find information to compare the generation of electric energy from power plant that use coal, hydropower and nuclear energy. Okay, kalau kita tengok jawapan ni dalam buku teks tak ada, tapi dalam modul dia dah bagi yang complete. Ya, so saya just scan sahaja apa yang ada dalam modul. Pertama dia nak adalah cost of construction, kemudian dia nak adalah location, impact of ecosystem, and carbon footprint, kemudian safety and health issue, technology and expertise, waste management issue. So semua tu benda tu ada dalam modul. Okay, so saya tak payah nak baca lah satu-satu, jawapan dah ada, you just tengok sahaja. Ya. Okay, yang ni kena baca, ya, baca tapi tak payah hafal. Sebab dia lebih kepada biasanya soalan ni lebih kepada kebat. Maksudnya maybe dia perlukan 4 ataupun yang markah 10 tu. Ya, so kena tahulah. Just baca saja untuk you punya knowledge. Ya. Okay. Seterusnya kita masuk kepada uji kendiri 6.2. Okay, 6.2. Kim Fang. Kim Fang? Awak ada? Kim Fang, awak dengar saya? Isha? Ya, cikgu. Okay, soalan 1. Ada apa-apa masalah? Ada, cikgu. Tak ada ya? Okay, ni just straightforward saja. Kalau betul, you just write saja ya. Okay, pertama soalan dia kata adalah based on the equation, calculate the mass defect. So, you will get the answer, the mass defect. Okay, unit dia adalah U. Ya. Dan you tengok kat sini, dia dah bagi nilai 1U equals to 1.66 times 10 power on negative 27 kilogram. Ya. Okay. So, yang ni betul. Okay, mass. Okay, cuma kat sini ya, saya nak awak bagi perhatian sedikit. Sebabnya dia soalan ditanya adalah mass defect. Ada yang tanya saya, cikgu boleh ke jawapan tinggalkan dalam U? Ataupun perlu jawapan tinggalkan dalam kilogram? Actually sebenarnya dua-dua diterima. Dengan syarat you punya calculation tu betul. Itu saja. Ya. Jawapan boleh dalam unit U, jawapan juga boleh dalam unit kilogram. Okay, yang ni dua-dua diterima. Jangan risau. Okay. Kemudian untuk B, energy. Okay, energy. Just bagi sahaja. Saya nak bagi tips kat sini ya. Okay, kalau kamu perhatikan, okay, dia punya mass yang dia bagi adalah, kalau you tengok kat sini ada sampai 5. Yang ni 5, yang ni 5, yang ni pun 5. Okay. Okay, sekarang ni jawapan akhir, kita nak letak berapa titik perpuluhan. Okay, kalau you tengok kat sini, dia punya nilai tu adalah banyak kan. So jangan bagi 2 atau 3. Bagi lebih banyak, lebih bagus. Okay, jangan terlampau mudah you nak round off. Sama juga bila you kira U. Okay, bila kira U, contohnya lah. Ya, kamu kira ni, kamu dapat kat sini ada 5 titik perpuluhan. Okay, bila kamu jawab kat sini ada 5, tulis 5. Jangan round off. Okay, tak boleh round off. Okay, kalau contohnya dia tulis kat sini sampai 6 lah kamu kena tulis. 7 kamu tulis. Jangan round off. Ya, jangan round off. Sebab bila you round off sekali, jawapan yang bawah dia akan terus salah. Ya, nampak macam malas. Okay, nampak macam malas tapi kena buat jugalah. Ya, ini dia punya cara untuk this topik.
Okey, soalan yang kedua. Soalan yang sama juga, dia tanya adalah dia punya mass defect. What is the mass of the convert to energy? Okey. Saya nak tanya awak soalan ni. Tadi Isya dah. Kim Fang ada ke tidak ni? Ya, cikgu. Kim Fang, on lah awak punya kamera. On lah awak punya mic. Okey, Kim Fang, soalan yang kedua ni. Dia kata, what is the mass that is convert to energy? Soalan nak mass ke nak energy, Kim Fang? Energy. Yang lain? Yang lain boleh respon? Dia nak mass atau nak energy? Mass. Siapa yang jawab tadi tu? Saya cikgu. Kayi. Yang lain? Kayi kata mass. Kim Fang kata energy. Sudah. Mass pula. Okey, yang lain? Santia, Mira. Siapa lagi saya tak sebut? Pecing, Auni. Cuba fahamkan betul-betul soalan. Dia nak mass ataupun energy? I think energy, teacher. Okey, Santia kata energy. Yang lain? Jawapan memang dalam terus dia bagi energy. Cuba awak baca ayat tu betul-betul. What is the mass that is convert to energy? Soalan, what is the mass that is convert to energy? Kim Fang energy pula. Kim Fang ni tak tentu arah dia punya jawapan. Okey. Saya ulang balik. What is the mass that is convert to energy? Berapakah jisim yang telah ditukarkan kepada tenaga? Syikin? Energy ke mass? Okey, Syikin kata mass. Okey. Code. Okey. Kalau kita tengok betul-betul soalan dia kata what is the mass that is convert to energy, dia sebenarnya dia adalah tanya tentang mass. Ya, dia tanya tentang mass. Tapi kalau dia tengok ruangan jawapan, dia bagi terus kepada energy. Okey, betul ke salah? Okey, tak ada masalah sebenarnya, ya. Tak ada masalah untuk soalan bentuk macam ni. Kalau you rasa-rasa confused, okey, you dah kira mass tadi, you terus kirakan dia punya energy. Ya, you terus kirakan dia punya energy. Tak ada apa-apa masalah. Kalau you letak kat situ, energy terus. Cuma kalau dalam bila pemeriksaan, dia akan check sampai mass sajalah. Energy tu dia akan ignore. Ya, dalam fizik dia tak ada wrong cancel right. Ya. Okay, so soalan seterusnya. Kim Fang ni tak kukuh dia punya tu pendirian. Okay, soalan ketiga. Okay, soalan ketiga, what is energy produce? Ni straightforward saja soalan, tak ada apa-apa isu. Okay, cuba saya nak lupa nak bagi tahu. Pelajar selalunya dia akan careless. Okay, dia akan careless adalah di bahagian sini. Sebab apa? Sebab dia punya formula dia adalah E equals to MC square. MC dia buat tapi square-nya dia lupa. Ya. Satu lagi yang dia kadang biasanya dia akan lupa, dia lupa convert daripada U pergi kepada kilogram. Ya, U pergi ke kilogram. Sebab tu pelajar saya selalu tekankan untuk mass defect, you punya final answer tukar terus kepada kilogram. So bila you convert ataupun you substitute dalam
MC square, so you terus ambil mass dalam unit kilogram. Tak payah lagi kamu nak tukar dekat sini. Ya, please be careful. Sebab saya tahu you dah confident dah, energy adalah joule. Tapi kadang-kadang you tertinggal dekat M tu, you convert kepada kilogram. Okay, so next, the last questions kat sini adalah number 4. Case dia suruh calculate the energy release. So energy release, so tak ada apa-apa masalah. Okay, so you akan dapat jawapan terus lah. Ya, yang ni tak ada apa-apa issue. So jawapan dia straightforward saja. Okay, sampai sini ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, saya nak tanya soalan berformat SPM untuk this chapter dah siap ke belum? Jawapan saya dah bagi sebenarnya. Dah siap salin ke belum? Dah siap ke belum, girls? Dah. Janice dah. Yang lain? Sebab saya perasan masa cuti hari tu Gaya ada pin kan dia punya jawapan tu. Mungkin ada takut yang dah terlupa. Okay, dah ya. Okay, so next lesson kita bila? Saya pun dah terlupa jadual baru. Next lesson awak bila? Physics hari Khamis. Okay, hari Khamis kita akan discuss soalan berformat SPM. Ya, soalan berformat SPM. Okay, itu cerita hari Khamis. Okay, untuk tajuk ini, okay, nuklear ni, ada apa-apa soalan tak nak tanya dalam modul ke ataupun dalam buku teks ke? Bukan soalan format SPM tu, yang tu nanti kita akan bincang next lesson. Ini untuk yang modul. Ada apa-apa nak tanya? Semua clear? Teacher, Ya. I want to ask the example of uranium decay equation you have to memorize. No need, tak perlu. Or Equation because tak perlu. SPM question got asked the format SPM. Pardon? Because the soalan berformat SPM got asked equation, so I don't know exam got asked like this or not. Like they asked you give an example of alpha equation. Okay, SPM, performance SPM, question number? Is it objective? No, paper 2, number 1. Paper 2, number 1. We don't know the proton number and neutron number, the nuclear number. But they got give the information like emit alpha particles. Ya. Yang tu nanti kita akan discuss masa yang ni akan dalam SPM pernah ditanya. Okay, tapi yang ni dia ada cara macam mana kita nak you tak perlu hafal. Okay, you tak perlu, tapi biasa pelajar dia akan hafal sebab untuk level awak dia tak banyak pun equation untuk kita panggil apa ni, decay reaction ni ataupun decay equation tu tak ada banyak. Okay, biasa kalau ditanya pun kalau kata kat sini dia dah bagi plutonium 239. Okay, it's okay, nanti yang tu saya akan bagi tahu next lesson. Maksud saya soalan selain daripada yang soalan berformat SPM. Mungkin you nak tanya ada dalam modul ke latihan yang tak tahu ke, yang tu boleh tanya sekarang. Untuk SPM kita akan discuss hari Khamis. Boleh Choi? Choi ke yang tanya tadi? Yeah. Okay ya. Okay, ada apa-apa tak yang lain?